يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Dan sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu fitnah kepada kamu, dan sesungguhnya di sisi Allah itu terdapat ganjaran yang besar. Sadaqallahul Azim, surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Masjid As-Sabirin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur kepada Allah, kita dah masuk malam ni 6 Rejab. Maghrib ni dah masuk 6 Rejab. Mudah-mudahan kita dapat sampai kepada bulan Sya'ban, Ramadan dan seterusnya, yang merupakan perkara yang diberikan oleh Allah, nikmat yang cukup besar. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi perbincangan kita dalam tajuk bab yang ke-24, berbakti kepada kedua orang tua. Kita berhenti pada muka surat yang ke-103, daripada kitab Mukasyafatul Qulub, insyaAllah. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i serta disahihkan oleh Al-Hakim, ya Rasulullah, aku ingin berperang, maka aku datang meminta petunjukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu masih ada ibu? Laki-laki itu menjawab, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jagalah mereka, sesungguhnya syurga diletak di bawah tapak kakinya. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, apakah engkau masih ada kedua orang tua? Jawabnya, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jagalah mereka, sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kakinya. Malah At-Tirmizi membenarkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa seorang laki-laki datang kepadanya seraya berkata, aku ada isteri, sedang ibuku minta aku menceraikannya. Dia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua itu adalah kunci pintu syurga. Jika mahu aku hilangkan sahaja atau aku menjaganya. Dalam hadis ini disebutkan dalam dua keadaan yang agak sukar. Pertama, dalam kefarduan berjihad. Dalam kes ni Rasulullah menjawab mengikut keperluan bagi seseorang. Sebab tu dalam hadis yang sahih kadang-kadang kita lihat jawapan dia tak serupa, sedangkan soalan dia sama. Nabi menjawab mengikut orang yang bertanya. Kalimun nas ala qadri uqulihim. Bercakap dengan orang itu mengikut kadar kemampuan dia. Sebab tu kadang-kadang kita masuk kelas A, kita mengajar dengan cara kita lah. Tiba-tiba budak dapat semua A, kita kata kita pandai mengajar. Kita masuk kelas belakang, kita mengajar kaedah kelas A, budak dia tak boleh faham, kita kata budak bodoh. Sebenarnya ialah kaedah, metod mengajar itu berbeza di antara dua jenis golongan. Sebenarnya dia memang dah boleh dah, tak mengajar pun dia boleh dapat A dah, kan? Sebab tu bila mengajar dapat A, anak 10A, pandai anak aku. Bila dapat 10B, cikgu tak pandai mengajar, cikgu pula yang salah. Dalam erti kata lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai amal yang terbaik, ayul a'mali afdal, apakah amalan yang terbaik? Nabi menjawab dengan kaedah yang, jawapan yang berbeza. Kadang-kadang Nabi kata solat awal waktu. Nabi jawab juga berjihad fi sabilillah. Nabi jawab juga sedekah pada jalan Allah. Nabi beri jawapan yang berbeza. Sebab yang tanya tu berbeza. Ada yang bertanya tu dia jenis bakhil, Nabi suruh infak. Yang bertanya jenis malas berjihad,
Nabi suruh berjihad. Dan yang bertanya itu jenis solat dia lewat-lewat, dan Nabi suruh solat di awal waktu. Dalam hadis ini bukan Nabi menggantung jihad, tidak. Tetapi bagi kes dia ini, dia lebih elok ketika ini afdaliyatnya, fuduliyahnya, keperluannya, kepentingan bagi laki-laki ini ialah melakukan kebaikan pada ibu dan ayah yang sudah tua. Itulah kebaktian yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya sahabat-sahabat sekalian, kepentingan apa dia? Kepentingan menjaga ibu bapa dikaitkan bersebelahan dengan jihad. Sedangkan jihad ini kita faham satu kerja yang apabila sampai pada masanya, seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ketika dipalukan gendang jihad untuk pergi ke Turki. Ketika itu umurnya 89 tahun. 89 tahun. Abu Ayyub Al-Ansari kalau masih ingat ketika Nabi hijrah, semua ajak Nabi datang rumah dia. Nabi kata biar unta aku yang tentukan. Jadi Nabi akan menginap di mana unta itu berhenti, dan berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabat yang tidak pernah terlepas dalam mana-mana peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang berlaku apabila nak pergi ke Turki, ke Konstantinopel, ketika itu di zaman Yazid bin Muawiyah. Ketika itu umurnya 89 tahun, kata riwayat 90 tahun. Lalu anak dia kata, wahai ayah, duduk rumah sudahlah. Apa jawab Abu Ayyub Al-Ansari? Tidakkah Allah menyebut infiru khifafan wa thiqalah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah sebut berangkatlah kamu, berjuanglah kamu dalam keadaan ringan dan berat, sihat dan sakit. Jarak daripada Madinah ke Turki 2000 batu. Zaman tersebut tak ada kereta kancil pun tak ada. Paling laju pun kuda lah tuan-tuan. Nak ceritanya itulah kesungguhan, kehebatan yang diberikan. Dalam masa yang sama Nabi gandingkan jihad itu dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang ibu bapa. Kemudian hadis juga menceritakan tentang bagaimana Abu Darda menyebut seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi, aku ada isteri sedang ibuku minta aku menceraikannya. Kalau sebab-sebab yang munasabah, maka dia kena ceraikan. Antaranya Sayyidina Umar, anak dia bila kahwin saja, mana anak dia tengok anak dia lewat pergi ke masjid. Lalu Umar kata ceraikan. Isteri kamu ni tak elok untuk kamu. Jadi anak dia ceraikan. Kenapa? Kerana di sana ada mudarat, dan ia diperintahkan oleh seorang ayah ataupun seorang ibu, yang mana perkara itu masyru', maka anak perlu mengambil tindakan segera. Ibnu Hibban dalam sahihnya, seorang laki-laki datang kepada Abu Darda seraya berkata, bapaku selalu bersamaku hingga mengkahwinkan aku, kini beliau meminta aku ceraikan isteriku. Abu Darda berkata, aku tidak memerintahkan engkau menderhakakan orang tuamu, tidak pula aku perintahkan engkau ceraikan isterimu. Hanya jika engkau mahu, ku ceritakan apa yang ku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, orang tua itu kunci pintu syurga, peliharalah itu jika kamu mahu, atau kamu tinggalkan sahaja. Jadi Abu Darda memberikan satu peringatan kepada pemuda itu. Sebab itu tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, dalam hal mencari jodoh, selalunya pertembungan berlaku apabila anak meningkat besar, dan dia nak mencari jodoh pilihan dia. Kadang-kadang pilihan dia tak bertepatan dengan pilihan mak ayah. Kadang-kadang pilihan mak ayah pula tak bertepatan dengan pilihan anak. Kadang-kadang dia punya pilihan tu sama-sama pula, saling sepakat, saling bersepakat. Yalah, kadang-kadang ayah dia nak menantu yang tutup aurat, kita pula cari calon isteri yang tutup aurat. Berat tu. Ataupun kadang-kadang kita nak isteri yang tutup aurat, mak ayah pula dia agak stylo sikit, agak London sikit. Dia kata tak sesuai dengan taste dia, selera dia. Maka berlakulah pertembungan. Maka di sini kita kena lihat kedudukan kita sebagai anak dan kedudukan kita sebagai mak dan juga ayah.
Dan sebab itu saya sebutkan tempoh hari dalam perbincangan kita yang lalu dalam mukadimah birrul walidain, tahap yang paling tinggi ialah dosa syirik. Ketika itu mak ayah suruh menyekutukan Allah. Dalam keadaan demikian juga Allah mengajar kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kamu berkawan dengan dia, bersuhbah, berbaik-baik dengan dia, berkhidmat dengan dia, kasih kepadanya, dakwah dia sekiranya dia melakukan perkara yang mengingkari atau maksiat kepada Allah, dengan perkiasan yang Allah berikan dalam surah Luqman, iaitu dosa yang paling besar, iaitu dosa syirik. Dan Mus'ab cakap kat mak dia, wahai ibu yang aku kasih, wahai ibu yang aku cintai. Dia sebut dengan kasih tu, dengan kasih, wahai ibu yang aku kasihi. Kalau ibu ada 100 nyawa, ibu mati dengan nyawa tersebut, daku takkan kembali kepada agama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata Mus'ab bin Umair bila mak dia minta dia kembali kepada sembah berhala, setelah mana dia melihat Mus'ab bin Umair bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda kaya, bangsawan, kacak, segala-galanya dalam batang tubuh Mus'ab bin Umair. Sebenarnya anak ini anak yang baik, yang nak membawa mak ayah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kadang kita ni dapat anak yang baik. Anak yang baik ini tuan-tuan rezeki sebenarnya. Rezeki itu juga anak yang soleh, rezeki juga isteri yang soleha, anak yang baik, rezeki. Kesihatan rezeki. Berapa ramai orang kaya tak sihat? Orang kaya raya, dia ada 5 doktor peribadi, tak sihat lah tu. Allah beri tu cukup cantik. Yang kaya dia jatuh helikopter, yang miskin jatuh pokok kelapa je, mati juga. Tapi cara Allah beri tu memang sesuai. Tengok orang miskin, Nori Getah, dia ada insurans nyawa, mana ada? Tengok orang kaya, berapa insurans nyawa dia beli? Sesuai dengan kemampuan dia dan sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kadang-kadang cara Allah memberi ujian itu tidak serupa. Dan sebab itu bila saya baca tadi mukadimah daripada surah, nama dia surah At-Taghabun, Allah sebut dengan perkataan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu fitnah, ujian. Sebelum ayat ini Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di kalangan isteri-isteri kamu itu, anak-anak kamu itu musuh kepada kamu. Bukan musuh masuk macam Israel tu, tidak. Tapi dia menjerumuskan kita kepada kancah kemaksiatan kepada Allah yang akhirnya membawa kepada kemurkaannya. Dan lebih jauh daripada itu, kita akan masuk dalam neraka Allah akibat daripada orang-orang yang duduk di bawah kita, isteri kita, anak kita, tidak dapat memainkan peranan sebagai anak isteri yang saleh dan saleha, yang akan menarik kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, musuh kita berada dalam selimut. Betul kata orang Melayu, musuh dalam selimut. Sebenarnya dalam selimut itulah musuh kita, yang mana kalau tidak dibentuk dalam keadaan membawa kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Imam 4 dari Ibnu Umar berkata, aku punya isteri yang ku cintai, namun Umar membencinya. Umar membencinya. Anak Umar lah, Ibnu Umar. Siapa? Abdullah bin Umar. Dia menyuruhku menceraikannya, tetapi aku menolak. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu padanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan aku menceraikan isteriku. Imam Ahmad dengan sanad sahih, siapa ingin berbakti kepada kedua orang tuanya serta bersilaturahim, Abu Ya'la dan lainnya, siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, beruntunglah dia, Allah akan panjangkan umurnya. Tuan-tuan, birrul walidaini ini, berbuat baik pada mak ayah ini antara salah satu petua panjang umur. Bukan makan tongkat ali, bukan kacik Fatimah pun bukan, kopi janda bukan, kopi jantan pun bukan. Birrul walidain,
Berlakukan kebaikan pada mak ayah. Berapa macam mana? Pertama, ketika mak ayah hidup. Ketika mak ayah hidup, buatlah apa-apa yang menggembirakan hatinya. Yang ni dah boleh lah ni, kan? Telefon mak kat kampung, mak, kuih raya jangan beli, saya bawa kuih raya. Kan hati dia gembira. Ayah jangan belikan plakat, saya belikan ayah kan plakat cap gajah duduk benang 9,000. Ayah kalau pakai kan plakat ni rasa macam tak pakai kain. Ayah suka. Sebab apa yang kita sebut tu dia gembira. Dapat pahala tuan-tuan. Senyum buatkan ayah gembira. Sebab itu anak yang baik, anak yang tahu. Lebih-lebih kita ni bila dah tua tuan-tuan, kita dah tahu ayah suka makan apa, ikan apa, masak apa, siapa masak, kalau beli di mana, kedai mana, nombor berapa. Anak yang baik lah tu. Sebab tujuan dia tu bukan nak menilai makan tu, tujuan dia nak mengembirakan hati ayah dia. Ayah suka makan kuih apa, tu dia. Di mana, siapa masak, kalau boleh dia cari sampai dapat benda itu untuk mengembirakan hati ayahnya. Ini anak yang baik. Ketika mana? Ketika hidup. Tuan-tuan, orang tua ni tak perlu minta. Kita sebagai anak boleh fikir sendiri apa yang mereka perlu. Orang tua kalau cakap tu, dia kias-kias tu, dia naklah tu. Tapi kita buat pekak badak tu, buat tak tahu, buat don't know, buat ignore macam tu. Orang tua bila dia nak dia kias, dia tak pernah minta. Tapi sebagai anak yang berpelajaran, kita kena faham apa yang diperlukan oleh orang tua kita. Kalau dia itu sihat, apa cara kita nak mengembirakan? Kalau kita pelajar, kita cara dia belajar sampai habis, kan? Kalau kita bekerja, apa yang boleh mengembirakan dia, kan? Duit bukan banyak pun dia minta. Orang tua tak makan banyak tuan-tuan. Cubalah, tanyalah mak nak makan apa. Paling kuat dia kata bawa mak sambal belacan, ikan masin, petai, itu je. Dia nakkan anak yang boleh bersama dengan dia, anak yang boleh ingat dia, telefon dia, sebut ingat dia. Cukup bagi seorang tua. Ini cara kita kadang-kadang nak mengembirakan dia. Kalau dah meninggal, ini cara dia lah. Yang kedua, ketika dia sakit. Kalau kita mampu, adik-beradik mampu, kaya belaka, bawalah hospital yang baik. Ini bawa hospital yang beratus 5 jam baru dapat panggil nama. Kita mampu, tak ada kita cari, tak ada kita hutang. Kerana apa? Duit boleh cari, mak bapak tak boleh cari, mak ayah tak boleh cari. Mak ayah ni macam Lailatul Qadar tuan-tuan. Bila tak ada kita cari, bila ada tak peduli. Itu sifat mak ayah. Bila dia tak ada kita mencari. Bila hari raya tak bermakna bila tak ada mak ayah. Adik-beradik kumpul dah tak ada kekuatan. Adik-adik akan menjadi berpecah kalau tidak ada ikatan agama yang kuat. Kalau mak ayah dah tak ada. Walaupun mak ayah kita orang biasa, buta huruf, tak comel, tak cantik, pakai pampers, cakap dia kita tak faham, tapi itu sumber kekuatan ibu dan ayah. 5 jari ini, yang paling pendek ni jari ibu, pendek, dia gempal sikit. Inilah ibu. Jari telunjuk, inilah dia, orang Arab panggil ibham, suka cari salah orang. Jari hantu, yang ni macam hantu. Jari manis ni kalau letak cincin cantik dia. Jari kelingking dia pendek dan kecil. Ini anak yang bungsu, banyak cekadak. 4 ini tak ada kekuatan kalau kita ikat, tetapi kena ada mak yang mengikat, baru jadi penumbuk yang kuat. Nak cerita itulah peranan mak dan ayah kita, dan cara kita kalau dia sakit macam mana. Ketika sakit bukan saja makan minum, nak jaga, beri yang terbaik, nak jaga solat dia, nak jaga solat dia. Mak dah masuk Zuhur, mak, ayah dah masuk Zuhur, ayah tak boleh, saya ambilkan wudu ayah, saya bantu ayah solat. Anak nak jaga solat mak ayah ini, dia kena anak yang solat. Kalau anak pun jamak semua solat, dia jamak tak dan, tak sih, tak embuh, kira salam lah. Siapa nak tengok mak ayah? Yang ketiga, ketika nazak. Anak yang soleh ketika nazak. Apa yang dia nak buat ketika nazak? Sebab dia kena ada anak yang saleh. Siapa nak baca surah Ar-Ra'du, Alif Lam Mim Ra? Siapa nak ajar mak ayah mengucap, sebut dekat telinga dia perlahan, Allah, Allah. Dan dia sebut Allah, diam. Jangan teruskan, penat dia. Yang letak air-air kat bibirnya,
yang sapu air kat kepala sapu, yang baca Yasin baca, yang baca surah Ar-Ra'd tu, kumpul anak, kumpul cucu, duduk setempat baca. Yang solat hajat, insya-Allah ayah mati, mak mati dalam keadaan yang tenang. Apabila kita baca surah Ar-Ra'd, yakinlah tuan-tuan, surah Ar-Ra'd ini sangat penting ketika orang sedang nazak. Macam mana nak tahu dia nazak? Ada tanda-tandanya orang nak meninggal dunia. Sebab itu dekat situ ada tanda-tanda je, ada tazkirah dia. Hidung dah jatuh, kening dah jatuh, kan? Ni dah tak ada, pelipis ni dah tak ada lekuk, dia tegak kan. Kaki dah tak ada lekuk dah, dia tegak saja. Sendi dia menggenggam. Sekarang ni tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, kadang-kadang kita serba salah, kan? Yang paling mahir dalam hal ni ialah doktor lah, pakar perubatan, kan? Ada seorang budak 22 tahun dekat tol Jalan Duta tu, jalan motor jalan dia, mari kereta orang putih bawa, dia potong daripada smart tag tu, dia melintang terus kena petrol pump, langgar budak ni. Cedera tak ada, koyak tak ada, jatuh meninggal. Tuan-tuan, dalam kepala dia tuan-tuan ada blood clot lah, dah dipotong, dah dibersihkan. Jadi persoalan sekarang ni, dia hidup dengan mesin. Jadi kita pergi tengok budak ni, pergi tengok tanda-tanda kematian tu dah ada dah, kan? Mata dia doktor tembak dengan torchlight pun dah tak ada respon apa pun. Cuma persoalan kat sini, ayah dia kata, ustaz, minta tolong ustaz, tangguh dulu, kita nak baca Yasin, nak apa, mungkin dia hidup balik, kan? Tapi bila bincang dengan doktor kata dia dah tak ada dah. Tapi maknanya kita nak tenangkan bukan mudah. Cabut ventilation tu tuan-tuan, cabut je, kan? Tak adalah. Orang baru mati, tak cabut benda tu, alat bantuan hayat, dia ada pulse lagi. Bukan orang tu hidup, mesin tu tendang, pum pum pum. Nak tarik serba salah, tak tarik serba salah. Tapi benda-benda macam ni lah yang perlu selalu kita dekat. Kadang-kadang yang sedih tuan-tuan, bila orang panggil ayah mak sakit nazak, anak jauh, isteri jauh, keluarga ramai, seorang pun tak pegang Al-Quran. Sedih tuan-tuan. Sebab apa? Orang yang bijak ialah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadis daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi kata, orang yang bijak, orang sentiasa muhasabah diri dia, ke mana je nak pergi. Umur kita tak panjang. Dan ni Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Habis kursus haji minggu Ahad lepas ni, kursus haji habis dah. Lepas tu puasa raya, orang pergi haji, kita cari lembu korban. Lepas korban ma'al hijrah, awal Muharram. Kejap lagi kursus haji balik semula. Habis. Tak lama dunia ini, sekejap je. 4 kali 5 kali gaut, matilah. Maknanya orang yang bijak ni, dia muhasabah, apa yang aku nak bawa bila aku mati. Dia sediakan prasarana dia. Anak yang boleh jadi imam, anak yang boleh baca Quran, anak yang boleh mandi, yang boleh kafan, yang boleh solat semua ke kubur, yang gali kubur, anak-anak sentiasa mendoakan dia di atas tikar sejadah. Ini peranan anak-anak yang perlu kita siapkan. Sebab itu ketika nazak. Yang keempat, ketika mati. Bila mati, perlukan anak menyelesaikan. Kadang-kadang ayah meninggal malam, pagi nak mandi, datang nak mandi penuh dengan najis. Penuh dengan najis mayat ayah. Sebab anak tak bersihkan. Minta maaf dengan izin saya sebut kadang-kadang. Bila dengar perbualan anak tu, kita rasa kecewa. Bila mak meninggal, dengar kakak dia kata apa? Ambil tilam yang buruk. Maknanya ada yang baru kan? Faham tak? Nak letak mayat ni, mak nak letak mayat mak. Kakak dia ada sebut, antara dia sebut, ambil tilam yang lama, yang buruk. Maknanya ada yang baru. Untuk mak ayah kita, tilam boleh beli tuan-tuan. Dah meninggal dah, beri yang terbaik pada mak ayah. Beri tilam yang paling mahal, belum guna tu, untuk mak ayah. Perhormatan terakhir kepada mak ayah kita bila meninggal. Siapa nak mandi, siapa nak kafan, kena ada anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Ada orang meninggal, dia mandi tak pakai takung mayat. Anak dia bukan ustaz, bukan belajar agama, teknikal semua. Tapi anak dia pangku tuan-tuan. Laki-laki ni ramai pangku. Pangku mayat ayah dia. Yang mandi-mandi, yang sabun-sabun, yang pangku-pangku, dia tak pakai takung mayat tu. Subhanallah, rezeki dapat anak yang baik, anak yang soleh ini ketika mati. Yang kelima, setelah meninggal dunia.
termasuk kita malam ni. Selagi kita tak mati, kita pegang tanggungjawab sebagai anak pada mak ayah kita. Selagi kita tak mati, kita menyebabkan mereka bahagia, kita juga boleh menyebabkan mereka menderita. Tanda menderita ialah apabila kita melakukan maksiat kepada Allah, kita akan menyebabkan ayah kita di sana tidak selesa. Tanda mengembirakan mereka ialah apabila kita melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah, menyebabkan didapat pada kita. Sebagaimana kita doa tadi, kama rabbayani saghira kama rabbawna sighara. Kerana apa? Kerana tarbiyah. Asas yang kita sebut daripada surah Al-Isra tempoh hari. Wa qul lahuma qawlan karimah wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ustaz, kalau saya sedekah rambutan, nak sebut tak Ustaz? Rambutan ni untuk arwah mak saya, arwah ayah saya, tak perlu sebut. Secara khusus, waladin salihin yad'u lahu, doa anak yang soleh. Secara umumnya, apa saja yang dilakukan oleh anak yang soleh, baik sedekah, baik zikir, baik Quran, baik jihad, baik pahala apa, sampai kepada mak ayah. Sebab kama rabbayani, kerana tarbiyah mak ayah lah dia jadi anak yang baik. Sebab didikan mak ayah lah dia jadi anak yang baik. Hasil tarbiyah itulah yang menyebabkan hubungan dengan anak di alam barzah tidak terputus dengan dunia ini. Hebat tuan-tuan. Sebab itu 5 itu tadi antara perkara yang sangat penting. Kalau sekadar beri makan, dia tak perlu kepada agama pun. Kita tengok orang bukan Islam, dia sayang mak ayah je lebih daripada orang Islam. Tengok dekat hospital Slim River tu, bila sepupu meninggal 4 beranak tu, kena hempit lori. Sementara nak mandikan mayat tu, saya duduk dekat lobi hospital Slim River tu, orang Cina. Tua dah, ayahnya lagi tua, semput. Yang angkat tu kurus, sakit. Yang angkat ayah dia masuk dalam kereta, dia letak kursi roda, dia ambil kereta Datsun lama dia, buruk, pak masuk dekat lobi, dia angkat ayah dia. Dalam hati saya sebut, kalau kau orang yang beriman, besar sungguh pahalamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang Cina tuan-tuan. Orang Melayu Islam kapak kepala mak dia, kapak kepala ayah dia. Kita tak boleh menggambarkan keadaan ini berlaku kepada orang Islam yang mana dia jumpa Quran, nama-nama Islam. Kalau sekadar nak memberi makan minum, saya rasa mereka lebih baik. Saya tengok Cina angkat mak dia, lumpuh, stroke. Lama dia angkat, tengok dekat RNR Tapah. Saya tanya, mak stroke ke? Mak stroke. Anak muda, orang muda, Cahaya Nun Alif, Cina. Dia angkat mak dia dengan lemah lembut. Hebatnya orang Cina ini. Sebab itu kita, bila kita sebut orang yang beriman, orang yang mendengar kuliah, orang yang pergi masjid, pergi surau, maka kita dengan mak ayah kita kena berlebih-lebih lagi. Nak bercakap fikir salah tak? Tak cakap ke terpakai, dah cakap tu fikir balik, salah tak? Takut-takut apa yang tersemat dalam hatinya. Dia memberikan kesan yang tidak baik, kata-kata kita mengguris hatinya, maka kita tidak menjadi anak yang baik. Maka Ibnu Umar dalam hal ini, ayah dia Sayyidina Umar minta diceraikan isterinya. Maka Imam Ahmad dengan sanad sahih, siapa ingin berbakti kepada kedua orang tuanya serta bersilaturahim, Abu Ya'lah dan lainnya, siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, beruntunglah dia, Allah akan panjangkan umurnya. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, seorang laki-laki akan terhalang rezekinya sebab dosa yang dilakukannya, tidak mampu menolak takdir kecuali dia, dan tidak boleh menambah umur kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Ini hadis sahih dua-dua. Nak umur panjang, berbuat baik pada mak ayah. Umur panjang, berbuat baik pada mak ayah. Cara mengembirakan hatinya dalam keadaan kita mampu. Kita mampu. Dalam keadaan kita tak mampu, kita bersungguh-sungguh nak mengembirakan hati dia, lebih besar pahala dia. Kita senang, kita taat. Kita susah, kita taat. Ketika susah kita taat, nescaya lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah modal dan kasih sayang, pengorbanan kepada orang tua, mak yang pernah melahirkan kita, ayah yang pernah membanting tulang 4 keratnya membesarkan kita. Mungkin kita sekarang ni somebody,
kita seseorang yang hebat, menjawat jawatan tinggi, masuk universiti, tetapi mak ayah kita, mereka lah yang membesarkan kita. Tak boleh kita nak balas, tak boleh kita nak membalas jasa mereka. Daripada mereka lah kita menjadi seseorang yang sangat bermakna dalam kehidupan pada hari ini. Al-Hakim meriwayatkan, maafkanlah isteri orang, maka isterimu akan memaafkanmu, dan berbaktilah kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Nampak? Berbaktilah kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Kalau kita nak anak kita kasih kita, sayang kita, kita dengan mak ayah kita kena jaga. Kena ingat, satunya dosa yang Allah cepatkan, kullu dhunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajalu li sahibihi fid dunya. Au kama qala. Nabi kata, semua dosa ditangguhkan, diposponkan, ditundakan oleh Allah sampai hari kiamat, melainkan dosa namanya uququl walidain, menderhaka mak ayah, dipercepatkan di dunia, ditambah lagi akhirat. Sebab itu kadang-kadang kita kena buat kena check, kena double check, kena recheck balik apa yang kadang-kadang masalah kita. Gaji makin besar tak cukup, gaji makin besar tak cukup. Bila cek-cek balik dengan mak ayah, selalunya ayah ni pilihan terakhir, mak pilihan terakhir. Kadang-kadang orang tua kata, mak peti sejuk rosak dah man, kebetulan mak, saya nak beli peti sejuk baru 8 pintu, 10 pintu sampai berpintu-pintu. Yang buruk ni mak ambil boleh? Mak ambil, tapi hati berkata, bila aku cakap baru kau nak beri, tapi kau beri dengan aku benda yang kau tak mau. Rejected item kau beri kat aku. Hati berkata dosa, tuan-tuan. Tak payahlah kita nak rasa benda tu, benda yang mudah-mudah boleh membawa dosa. Mudah saja kadang-kadang. Sebab tu betul kadang-kadang isteri main peranan, sebagaimana yang berlaku kepada sahabat, iaitu isteri, Alqamah, isteri main peranan. Kadang-kadang isteri kita ialah bekas ratu cantik, bekas ratu kebaya, bekas hantu kebaya. Ketika itu pandang mak bapak tu tak ada mata dah. Tapi kena ingat, kena ingat, today is Monday, tomorrow is Tuesday, but Monday is not every day. Hari ni kita buat mak bapak kita juga ada anak kita besar besok. Tahulah macam mana Allah mengatur hidup kita dalam keadaan kita besok. Bagaimana kalau kita menderhaka kepada ibu bapa kita, dalam keadaan yang kadang-kadang kita tidak sedar perkara itu berlaku. Dan sebab itulah itu dipercepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hinalah dia. Ditanya siapa dia, ya Rasulullah, bagi dia menjawab, iaitu orang yang mendapati kedua orang tua di sisinya, telah tua atau salah satunya, kemudian dia tidak masuk syurga, atau mereka tidak akan memasukkannya ke syurga, atau berani dengan salah satu sanadnya dari Hasan. Nabi SAW naik mimbar, lalu baginda bersabda, amin, amin, amin. Kemudian baginda bersabda, 3 kali Nabi sebut amin. Jibril telah datang kepadaku, dia bertanya, ya Muhammad, siapa yang menemui bulan Ramadan lalu dia mati tidak diampuni dan dimasukkan ke neraka, kemudian Allah menjauhkannya, katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Dia berkata, siapa mendengar nama engkau disebut, namun dia tidak membaca selawat untukmu, dia mati dan masuk neraka, lalu Allah menjauhkannya, katakanlah amin. Lalu Nabi kata amin. Maka aku berkata amin. Dia berkata, siapa menemui salah satu kedua orang tuanya, dia tidak berbakti kepadanya, lalu mati masuk neraka, namun Allah menjauhkannya, katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Malah Ibnu Hibban dalam sahihnya juga meriwayatkan, hanya di situ dia berkata, siapa menemui kedua orang tuanya atau salah satunya, dia tidak berbakti kepadanya, dia mati masuk neraka dan Allah menjauhkannya, katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Celakalah. 3 permintaan malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi ketika Nabi nak naik mimbar. 1, anak tangga disebut amin. 2 amin, 3 amin. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, kami dengar kau sebut amin 3 kali.
Kami tak faham kenapa ketika aku naik tangga mimbar itu tadi, aku didatangi oleh Jibril yang kamu tak nampak. Jibril sebut 3 perkara. Yang pertama, orang yang masuk Ramadan, ketika pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, adalah tu qadar, digandakan amalan. Habis Ramadan, dosa tak diampunkan oleh Allah, maka kata Jibril, celaka, aku aminkan. Yang keduanya ialah orang yang ada antaranya, yang kedua yang disebutkan oleh hadis ini, iaitu apabila seseorang itu mendengar nama aku disebut, dia tidak berselawat ke atasku, maka celakalah ke atasnya, aku aminkan. Yang ketiga, orang ada mak bapak, satu ataupun salah seorang daripadanya, dia tidak boleh membawanya ke syurga dengan cara mana berbakti kepadanya, celakalah orang itu, maka disebut oleh malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi aminkan. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebut dalam perjumpaan yang lepas, mak ayah ini tasyrif, dia kemuliaan, bukan taklif, satu beban. Walaupun buta huruf, walaupun dah tua, walaupun dah nyanyuk, dia itu ialah satu kemuliaan kepada kita untuk menambah baik amalan kita dalam kita menjadi anak yang soleh dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Sebab tu bentuk ujian itu tidak sama, kan? Kadang-kadang orang diuji oleh anak dia, nak buat macam mana? Nabi Nuh anak pun tak beriman. Kadang diuji dengan isteri, Nabi Lut isteri tak beriman. Nak buat macam mana? Kita tak tahu keadaan yang sebenar. Yang tuan-tuan baca 5 tahun lepas dekat Muar, bekas manager bank, dia bunuh anak, dia buang dekat Parit Tanjung, Bakri Batu 5. Dia bukan nak bunuh. Kita baca surat khabar kalau cakap memang sedap. Dia tokok tambah, dicampur dengan sos sikit, campur perasa sikit, ajinomoto, kan? Sedap cerita dia, kan? Jadi maknanya ialah dia orang baik, suka tolong orang. Orang Muar kenal dia. Kaki masjid, balik-balik masjid, Allah uji anak dia IPTA. Dia minta isteri dia 5,000 nak beli syabu. Isteri dia tak bagi, dia pukul isteri dia. Dia nak selamatkan isteri dia, dia ambil pedang, meninggal. Nak buat macam mana? Dia buang anak dia dalam keadaan yang takut. Dia buang anak dia di bawah pokok di mana? Parit Tanjung, Batu Bakri, Batu 5, tuan-tuan. Dekat dengan rumah mak saya. Dekat. Orang dengan baca surat khabar memang salahkan dia. Cerita sebenar kita tak tahu. Tapi dia orang baik. Polis pun terperanjat bila jumpa anak dia, sebab dia kata anak dia hilang tak balik. Tapi maknanya Allah uji demikian. Itu ujian yang Allah berikan pada orang tak sama, kan? Yang baru ni dekat Samir, sekolah agama, menengah agama Rawang Samir, budak meninggal. Orang kata, oh budak gangster. Tuan-tuan tak tahu cerita. Surat khabar saya tengok, muntah saya. Surat khabar kata budak ini pukul bertubi-tubi, berdarah. Tuan-tuan, budak yang meninggal satu lebam pun tak ada. Sekolah Samir ni tuan-tuan, daerah Gombak ni, sekolah ketiga terbaik SPM. Syarat nak masuk tu, sekolah rendah agama kena mumtaz. Jahit jidan tak boleh. Budak tingkatan 3. Ustaz Rizal yang ceramah sini, dia lah guru disiplin sana. Ustaz Zahri tu, anak dia satu kelas dengan pelajar yang dikatakan membunuh. Dia bukan membunuh. Budak baik, kuat sembahyang, kuat baca Quran, kuat berzikir. Sekarang ni dekat lokap, bangun sembahyang zikir, bangun sembahyang zikir. Dia kata kat polis apa? Encik, saya kena tangkap ke encik? Saya tertolak dia je encik. Yang meninggal ni nakal budak biasalah. Rebut main cube tu, tolak, mungkin cara jatuh tu kebetulan meninggal. Itu pentingnya hukum Allah. Qisas. Dia ada qatlul amdi, qatlul shibhil amdi, qatlul khata'. Ada bunuh dengan niat, ada bunuh tanpa niat, ada bunuh tak sengaja, kebetulan meninggal. Dan saya kedua-dua ibu bapanya sedih. Seorang kehilangan anak, dan seorang anak dia masa depan gelap. Lepas ni hantar juana. Agak-agak hantar juana dia jadi macam mana? Faham tuan-tuan? Ini pentingnya hukum Islam. Ini fitrah manusia suka memaafkan. Kenny Ong yang kena rogol dengan Najib dekat Subang, kena ingat cerita dia.
dibunuh, dirogol, dijatuh hukuman mati. Apa jawab ibu Kenny Ong baca surat khabar? Kalau boleh saya tidak mahu ada lagi kematian berlaku. Kalau boleh saya nak ampunkan Najib. Cuma mahkamah memutuskan dia dihukum bunuh. Tuan-tuan, bukankah itu qisas yang dipanggil apa dia? Pengampunan setelah pembalasan, diyat dan juga pengampunan daripada pihak keluarga yang dibunuh. Ini pentingnya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tengok surat khabar kata budak ni jahat. Lain sekolah memang dekat Negeri Sembilan tu memang ada kumpulan buli memang jahat. Tapi budak ni baik tuan-tuan. Budak-budak. Tingkatan 3. Kawan-kawan dia semua ada yang buat sajak, ada yang buat lagu, buat nasyid, doa untuk dia yang duduk dalam lokap sekarang ini. Akibat dia tolak, salah jatuh, meninggal kebetulan. Sebab tu dalam kisah ada benda yang dipanggil qatlu shibhil amdi. Dia bunuh tanpa niat. Ada bunuh dengan niat. Rukun dia, alat dia. Aku bunuh kau, pisau, memang mati. Bunuh kau dengan pistol, memang mati. Ada orang pakai roti dia, pakai lemping, pakai martabak. Aku bunuh, mati kebetulan. Maka di sana ada diat 100 ekor unta, nilainya 30 ekor unta 4 tahun, 30 ekor unta umur 3 tahun dan 40 ekor lagi unta yang bunting. Dipanggil diatnya mukhalazah, niat yang besar. Kalau bunuh tanpa tak salah, terbunuh, dipanggil khata. Nampak rusa tembak, rupanya ustaz sedang buang air besar, mati. Nak buat macam mana? Manusia melakukan kesilapan. Tapi nak ceritanya, jangan kita letakkan ia sebagai satu benda, terus letakkan satu kesalahan. Kita tak tahu cerita sebenarnya. Kawan dia semua sekolah, cikgu dia, guru besar semua backing dia. Memang budak baik. Dalam penjara pun sembahyang tuan-tuan. Tingkatan 3, dia bangun qiyamul lail, sembahyang, berzikir, baca Quran, dia ingat apa yang dia baca. Kita luar penjara tak bangun malam. Budak baik. Tapi nak cerita, Allah beri ujian tidak serupa di atas apa yang Allah berikan pada tiap-tiap seseorang. Sebab itu Allah beri pada kita yang baik pun sifat dia sempurna. Bila Allah uji kita, sifat dia juga sempurna. Hujung dia ialah kesempurnaan. Maka sebab itu kita kena banyak bergantung. Bila kita sebut Subhanallah, Maha Suci Allah, kita bukan menggilirkan batu tasbih, tapi kita bergantung kepada Allah yang bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Dan sebab itu ia merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang Allah uji kita dengan anak. Tapi kena ingat, saya selalu sebut benda ni. Anak yang kita nampak dia jahat, tiba-tiba kita mati, dia menjadi anak yang baik. Tak pasal-pasal kubur kita terang benderang. Kita dah meninggal 50 tahun, kubur kita terang. Bertanya kita pada malaikat, ya wahai malaikat, apa gerangan amalan aku ni selama ni gelap? Ini anak yang kau doakan dulu minta mati dulu sebab dia jahat, hari ni dia bertaubat. Ya salah. Kita minta malam ni belum tentu Allah bagi besok. Kita minta besok belum tentu Allah bagi minggu depan. Mungkin setelah kita mati tuan-tuan. Sebab itu Allah punya habuan ganjaran pada kita cukup hebat. Sebab itu dipanggil innama. Allah sebut dengan innama. Uslubu takhsis, sesungguh-sungguhnya harta kamu, anak kamu fitnatun. Boleh Allah sebut amwalukum wa auladukum fitnatun. Bila mari innama yakhshallah, innamal a'malu binniyat, innama ini innamal mu'minuna ikhwa. Innama bila datang dalam kaedah Quran dan hadis, Allah nak menceritakan perkara itu, kena ada intibah. Ambil renung apa yang aku nak cakap. Benda ini penting, bahawa itulah saja yang dikatakan oleh Allah sebagai fitnah. Tuan-tuan, kita doakan budak ni selamat. Tapi bila tak ada hukum Islam macam ni lah jadi dia. Tuan-tuan boleh kata, alah budak tu bukan anak aku. Kalau kena anak kita macam mana? Kena cucu kita macam mana tuan-tuan? Di manakah keadilan hukum Allah apabila tidak diberikan? Dan saya yakin keluarga yang meninggal tu kalau duduk bincang, anak sama anak, ayah sama ayah, selesai satu hari saja. Sebab itulah anak kita. Nak buat macam mana? Saya masih ingat tuan-tuan, dekat Karachi, Pakistan,
Ustaz tu rotan budak Pakistan sikit je, meninggal tuan-tuan. Datang ayah dia, bukan dia bunuh ustaz tu, dia kata apa? Alhamdulillah, anak aku mati syahid, mati sedang belajar Quran. Tengok hebatnya orang Pakistan, hebatnya semangat dia, hebatnya bila dia faham agama Allah. Saya yakin budak Samir, budak-budak yang hebat. Kita kenal ustaz-ustaz dia, kita kenal guru besar dia, budak-budak pilihan 5A Mumtaz baru boleh masuk sana. Bukan sebarangan sekolah. Tapi nak ditakdirkan begitu. Kalau kita tahu keadaan sebenar, hati kita akan tersentuh. Bahawa inilah yang disebutkan oleh Allah. Bahawa kita ingat pada hukum Allah. Bila saya tengok cerita ni, saya buka balik. Apa dikatakan qisas, apa dikatakan diyat, apa dikatakan ta'zir. Saya sebut tadi dengan Ustaz Azhari. Ustaz Azhari sebut tadi, dekat pejabat, hujan lebat, nak balik tak boleh, duduk termenung. Ustaz Azhari buka cerita ni. Sebab anak dia satu kelas dengan pelajar yang membunuh, dan juga yang dikatakan membunuh, dan yang terbunuh. Sama satu kelas. Dua-dua ni baik. Nakal-nakal sikit budak-budak. Yang membunuh dituduh bunuh, inilah lagi baik budaknya warak. Suka duduk kat surau sembahyang malam, baca Quran. Ayah mak orang baik. Tapi nak ditakdirkan begitu. Bila duduk-duduk tuan-tuan, bila bincang, terbukalah Ustaz Zari sebut, kalaulah ada hukum Islam. Dia tersebut benda tu dekat-dekat maghrib tuan-tuan. Saya duduk melengu, ya Allah, kalaulah adalah Islam, adanya keadilan Allah, hebat sungguh Allah boleh menjaga nyawa manusia, kerana dia yang paling mahir tentang apa? Tentang manusia. Kena balik kepada Tuhan yang mencipta manusia. Jadi itulah, sedikit lagi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak aku bergaul dengan baik? Baginda bersabda, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Baginda menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, siapa lagi? Baginda menjawab, bapamu. Juga Al-Syaikhan meriwayatkan. Siapa Al-Syaikhan? Bukhari dan juga Imam Muslim, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, ibuku datang kepadaku, dia seorang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku minta fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, ibuku datang kepadaku sedangkan dia benci kepada Islam, perlukah aku menemuinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, temuilah dia. Tengok, walaupun mak kita kafir, ayah kita kafir, tak boleh maki dia. Celaka ayah tak Islam, celaka ibu tak Islam. Ini bukan sifat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi mak kita Islam, ayah kita pun kaki surau. Janganlah tengking-tengking dia, janganlah maki-maki dia, janganlah hina dia. Dia itu mak dan ayah kita. Dia ada hak Islamnya, ada hak mak dan ayahnya. Allah letakkan dalam keadaan Allah, Rasulullah, ibu, barulah ayah. Dia sebut ibu 3 kali, kerana lebihnya ibu mengandung. Hamalasu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibu mengandung daripada berat kepada berat, berat kepada berat, berat kepada berat. Yang 4 kilo lah. Ada yang diposek, ada yang cesarean, dibelah, ada vacuum, ada yang songsang, meragut nyawa ibu dan sebagainya. Dan ada pula yang nakal, kata, ustaz, saya dalam perut mak kecil je, bila keluar kena angin, blooming, kembang macam itu. Banyaklah kau punya kembang. Kalau 4 kilo lah. Dalam keadaan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran bahawa di situlah letaknya syurga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sebab itu perempuan yang mengandung, melahirkan anak, meninggal dunia, dia dapat pahala mati syahid di akhirat, tidak di dunia. Dia panggil syahid akhirat, kerana besarnya melahirkan anak dalam keadaan anak yang dia tanggung itu dalam keadaan yang payah. Ya Allah berikan kemuliaan kepada kaum ibu, yang mana inilah yang dilebihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, insya-Allah kita sambung pada masa akan datang tajuk birrul walidaini, berbuat baik pada ibu bapa ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah tambah kebaikan-kebaikan anak-anak kita, cucu kita, anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh, dan kita dapat kelebihan dekat dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah.